kaki di sana. Berjaya diolah oleh ringkas oleh penulis. Boleh dijadikan antara rujukan awal untuk tamu Allah yang berimpian untuk ke sana. Buku ini diterbitkan oleh Syuali Muhammad Zain. Dalam buku ni kalau saya baca pun 1 jam pun tak habis juga. Yang sikit-sikit lah persediaan pergi umrah. Yang pertama, kita mesti ada duit yang cukup. Banyaklah pasal-pasal yang kita akan lalui sebelum pergi umrah. Itulah yang serba sikit yang saya tahu. Tak nampak muka pembentang lah. Baik, terus dengan panel Encik Muhammad Rafiz dengan tajuk silakan Rafiz. Rafiq on mic. Rafiq on mic. Dia tak on mic tu. Okey, boleh dengar Boleh, boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah. Pagi ini kita masih lagi dapat bersama walaupun secara online. Diharapkan rakan-rakan berada dalam keadaan sihat lah. Dan kita sentiasa berdoa supaya keadaan cepat pulih. Buku yang saya pilih untuk diulas pada hari ini. Dikarang oleh Austin Kleon. Austin Kleon ni adalah penulis buku yang laris di New York dan dilahirkan pada 16 Jun 1983 di Amerika Syarikat. Beliau merupakan salah seorang pengarang yang sangat kreatif dan berbakat besar dalam dunia kreatif. Dan beliau banyak buku beliau yang dihasilkan, di antaranya Keep Going, Show Your Work, Still Like an Artist dan lain-lain lagi lah. Kenapa saya memilih buku ini? Kerana yang pertama adalah warna kuning dan paling menyelahlah di rak buku saya. Yang kedua, dia adalah bersaiz kecil dan mempunyai imej yang dapat membantu saya untuk memahami buku ini. Yang ketiganya adalah dari segi tajuk. So tajuk buku yang saya kongsikan sebentar lagi adalah Show Your Work. Dengan imej yang ringkas serta pandangan yang sangat mudah difahami, buku ini memberitahu mengenai bagaimana untuk menggunakan platform sosial media bagi menunjukkan hasil kerja atau kemahiran kita seterusnya memarketkan diri kita. Semoga perkongsian ringkas saya pada hari ini dapat membantu rakan-rakan kiranya ada yang nak bermula untuk menggunakan sosial media sebagai platform untuk melonjakkan diri. Buku ini mempunyai 10 tajuk kecil. So yang pertama adalah You Don't Have to Be a Genius. Yang kedua adalah Think Process Not Product. Yang ketiga adalah Share Something Small Every Day. Yang keempat adalah Open Up Your Cabinet of Curiosities. Yang kelima adalah Tell Good Stories. Dan yang keenam adalah Teach What You Know. Yang ketujuh adalah Don't Turn Into Human Spam. Yang ke-8 adalah Learn to Take the Punch. Yang ke-9 adalah Stay Out. Dan ke-10 adalah Stick Around. Saya akan ulaskan secara ringkas dengan mengambil poin penting bagi beberapa tajuk sahaja untuk mengurangkan masa kita lah. So saya serahkan balik kepada Cik Nurin. Terima kasih. Rafiz. Baik, kita mulakan yang kedua. Ulasan buku. Yang pertama, Nona Haram.
Sekejap ya, saya share dulu. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Macam yang saya cakap tadi kan, penulis ni menyangkal 3 mitos tentang leadership. So salah satunya, sekejap ya. Yang pertama adalah leaders are born. So kalau kita tengok sebenarnya tak ada pun orang yang dilahirkan terus-terus je you dah ada leadership tu kan. Leadership ni macam something yang you kena asah. Yang you kena diajar untuk jadi seorang leader. Dan benda ni pun bukan sesuatu yang macam kita boleh mewaris, kita maksudnya kita wariskan benda tu kat anak-anak ke nanti, tak. So leadership ni adalah satu skill yang kena asah. Bukan you memang dilahirkan dah ada benda tu. Macam Cik Kai jugalah. Cik Kai tak ada kan dari kecil memang dia dilahirkan, oh nanti you akan jadi TP. Tak. So benda tu diasah. So macam mana you, kiranya leader ni bukan sahaja you kena maksudnya leader yang kita ada hari ni, mereka ada pada kedudukan, sesuatu kedudukan tu ada maksudnya tambahan-tambahan lain lah, macam dari segi pendidikan dia, dari segi kelayakan dia. Tapi kita sendiri sebagai individu, kita memang patut ada leadership ni. Yang kedua adalah leaders follow instinct. So benda ni sangat-sangat disanggal sebab ketua tidak mengikut naluri. So kalau kita ikut naluri tak semestinya tepat. Contoh macam bila jadi sesuatu dalam sesuatu keadaan. So leaders ni kena respon dekat apa yang jadi, bukan kita ikut naluri. Contohlah macam saya, tiba-tiba ada masalah, saya rasa naluri saya mengatakan kita tak payah pun betulkan ni, dah stop. Tapi kalau ikutkan sebenarnya kita boleh respon kan benda. Okay, cari balik jalan penyelesaian dia. So yang ketiga lah, titles make you a leader. Sebenarnya tak, semua orang layak untuk jadi ketua. Kalau kat rumah pun sekarang, you all pun ketua. So apa yang saya nak tekankan ini adalah, kita adalah ketua untuk diri kita. Macam mana kita nak guide diri kita. Okay, kalau tengok yang saya share ni, saya dah summarizekan lah, saya dah pendekkan. So mudah sikit untuk rakan-rakan baca. So saya nak kupas dua quotes ni. Yang pertama adalah lead ourselves first before we lead people. So benda ni sangat penting. Macam mana kita nak mulakan dengan diri kita. Maksudnya kita semua kena faham nilai-nilai yang baik sebelum kita memimpin orang lain. Kita kena tunjukkan dulu benda yang kita nak sampaikan tu. Sebab kita leader untuk diri kita, jadi kita pilih jalan kita. Kita nak ke arah yang baik atau kita nak ke arah yang sebaliknya lah. Sebab saya percaya yang tindakan kita walaupun kecil sebenarnya, kita boleh mempengaruhi orang sekeliling kita. Okay, contohnya macam ni. Saya cuba cari contoh yang berkaitan dengan senario kecil kita. Okay lah, kalau semua staf FSSH menjalankan tugas dengan baik, dengan integriti, dengan amanah, macam mana kita layan student dengan baik, semua tu, pelajar ni akan pergi dari satu tempat ke satu tempat, betul, dalam FSSH. Kemudian pergi kat LA, dia dah nampak dah, okay, staff kat LA ni baik, cakap pun baik, sopan santun. Kalau pergi kaunter tu sentiasa ada orang. Pergi pula dekat SOE pun benda yang sama berlaku. Begitu juga pergi dekat Sharp pun benda yang sama berlaku. Jadi ni pelajar ni dia ada satu mindset. Okay, pergi FSSH ni staff dia macam ni, baik. Staff dia sangat bertanggungjawab, sangat beramanah. Jadi kelama-kelamaan staff ni akan duduk kat UTM lama, 4 tahun, at least 4 tahun. Dalam masa 4 tahun ni mereka boleh dipengaruhi dengan tindakan kita. Sebab tu kalau kita faham konsep learning from example ni sebenarnya wujud. Macam mana kita nak bantu orang sekeliling kita untuk berubah dengan diri kita dahulu. Macam tu juga kat rumah. Kalau mungkin saudara-saudara semua kan cakap kat anak, tak boleh kurang ajar dengan orang tua. Tapi kita sendiri kurang ajar dengan orang tua. Macam mana dia nak ikut? So macam tu konsep dia. Kita tunjukkan dulu dekat diri kita, baru orang lain boleh ikut. So kalau dekat UTM kebanyakannya PPP ni dia berpendapat tentang konsep pendidikan berpaksikan kemanusiaan. Saya yakin yang semua dah baca kan buku Dato' NC tu. So sebenarnya kalau kita cakap pendidikan berpaksikan kemanusiaan ni, semua orang akan ingat, pendidikan mestilah tugas pendidik, tugas lecturer saja. Tak, sebenarnya lecturer ni dia dah ada dia punya
syllabus dia kan. Macam mana dia nak adopt benda ni, nak adapt benda ni dekat dalam pendidikan tu, itu hak mereka. So apa yang kita boleh buat sebagai staff PPP ni, pendidikan berpaksikan kemanusiaan adalah kita tunjuk kat mereka, kita tunjuk kat student-student kita macam ni sebenarnya. Sebab tu UTM dah keluarkan DNA UTM tu kan. Kita dah keluar core value tu. Kalau kita faham sebenarnya, kita sendiri mampu untuk buat satu perubahan. Tak perlu guna pendidik, tak perlu guna lecturer-lecturer untuk bantu. Sebenarnya kita sebagai staff PPP kan, kita lebih banyak berjumpa dengan student dan student ni lebih nampak tindakan kita tu sebenarnya berbanding dengan lecturer. Lecturer mungkin dia adalah, dia punya buku kan, dia kena ikut. Tapi kita, kalau kita cakap, semua orang kena cakap baik-baik dengan student, macam tu juga mereka pun akan cakap baik-baik dengan kita. Kita jangan beri mereka ruang untuk cakap benda negatif dekat kita. Sebab kita yang beri ruang tu pada mereka sebenarnya. Kalau kita student complain tu sebab apa? Sebab kita yang beri ruang. Kita yang tunjukkan macam mana kita bekerja. So yang kedua, kalau tengok tu, change your thinking from what I am going to receive dengan what I'm going to give. So kita tahu bila kita cakap dalam kerja kan, kita harus fikir, kalau saya buat ni apa saya dapat? Tak, kita tukar apa orang akan dapat dengan tindakan kita. Okay. Macam saya cakap tadi kan, kita yang pilih, kita nak buat apa, tindakan kita yang pilih, jadinya kita kena bertanggungjawab. Okay, saya bagi contoh. Kalau kita cakap pasal isu rasuah, kalau kita ambil rasuah, kita jangan tanya apa yang kita dapat. Kita memang dapatlah apa yang kita dapat tu kan. Jadinya, apa impak dia kepada orang sekeliling kita kalau kita ambil rasuah. Okay, contohnya kalau kita ambil rasuah, kita ambil hak orang. Orang tu dah hilang dah hak dia. Kalau kita cakap contoh macam duit, dia orang kalau tak ada duit, hilang pekerjaan, mereka stres, boleh bunuh diri, keluarga mereka terabai. Akhirnya impak tu kita tengok tindakan seorang ni boleh menjatuhkan sebuah negara. So kita kena fikir, tindakan kita ni betul ke tak? Fikir dulu. Kena positif lah, kena tengok. Contohlah yang buat bahagian gaji kan, hari ni seminggu ni Cik Kai saya tak nak buat gaji orang. Contoh tak nak buat gaji orang. So apa efek dia? Orang-orang yang tak ada gaji. Orang yang tak ada gaji ni, diorang nak makan apa? Kena fikir tindakan kita. Dalam isu pekerjaan kita kena fikir. Kalau kita buat ni betul tak? Apa orang lain akan dapat? Kalau benda tu memberi impak yang positif, dan teruskan. Kalau rasa benda tu akhirnya memberi impak yang negatif, kita stop lah, kita jangan buat. So, dia punya point adalah macam mana kalau kita nak mempositifkan orang sekeliling kita, kita kena jadi positif. Sebab kita adalah ketua untuk diri kita, macam mana kita nak bagi spark ke orang lain tu, okay, kita decide. Kita nak orang jadi baik, kita jadi baik dulu. Okay, sebab saya percaya ramai orang cakap perangai manusia ni kan dia macam virus. Sebab tu kalau kita tengok kat office kan, bila orang ni ada masalah, kita fikir pindahkan dia ke tempat lain sebab kita tak nak dia mempengaruhi orang lain, tak nak virus ni ada kat situ. Tapi sebenarnya benda tu masih ada. Sebab kita tak naklah bila dia ada masalah kita pindahkan dia. Kalau macam kita kat dalam UTM ni, kalau kita pindahkan dia, benda tu masih ada dalam UTM. Macam mana kita nak keluarkan benda tu. Maksudnya kan kita nak berhentikan dia, nak cakap awak ni dah tak boleh duduk dalam UTM sebab awak akan pengaruhi satu UTM, tak kan? UTM takkan buat macam tu. Jadinya kita sebagai individu ni kita kena ubah dulu diri kita. Lepas tu kita try tengok kawan-kawan kita yang ada masalah ni, cuba positifkan dia dulu. Sebab mereka ni itulah saya cakap, diorang ni macam ada virus. Kalau kita buat baik, virus baik ni akan tersebar. Kalau kita jahat, kita buat satu yang di sebaliknya, virus ni pun akan jadilah. Sebab kalau tak percaya, kita tengok keliling kita. Kalau kita ada staff yang masalah, ada tak kawan-kawan sebelah dia? Kawan-kawan sebelah dia akan berpotensi untuk ada masalah yang sama. Jadinya kita bermula dengan diri kita dahulu. So untuk sesi kedua ini saja. InsyaAllah nanti sesi ketiga saya akan share beberapa tips lah macam mana kita nak wujudkan spark dalam diri kita dan juga orang sekeliling kita. Terima kasih Nurin. Terima kasih Dira. Diteruskan dengan panel yang kedua, Zulkifli bin Ahmad. Saya nak cerita tak banyak, tapi saya buku ni buat buku banyak doa-doa dan seharian. Jadi saya nak share sikit lah. Dalam masa PKP ni, COVID-19 ni, kita teruskan bersabar dengan ikut arahan kerajaan, stay at home. Saya nak cerita tentang
nak share doa mohon sabar dan ketenangan. Bila datang kesakitan yang tidak tertahan, bacalah doa ini. Semoga anda diberi kesabaran dan ketenangan oleh Allah SWT. Dalam hadis Auf bin Malik, sabda Nabi Rasulullah SAW, Hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ba'na fril alaina sobran wa tawaffana muslimin. Amin. Ya Allah yang maha mencukupkan untukku dan sebaik-baiknya melindungi aku. Amin. Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran dalam hati kami dan jadikanlah Amin. kami mati dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau kita ikut arahan kerajaan, duduk dalam rumah, kita stay at home, tak keluar, insyaAllah kita akan mudah-mudahan virus COVID-19 ni akan hilang dan kita akan boleh menjalani kehidupan seperti biasa. InsyaAllah. Dalam tempoh PKP ni, Ke sana, ke kita sini. buat perkara yang positif supaya kita tak bosan. Seperti bermesra dengan anak-anak ke, isteri-isteri, bercucuk tanam ke, masak sama-sama kan. Okay. Seterusnya, ada satu lagi doa saya untuk menolak kemudaratan jika khawatir bahaya akan datang menimpa. Dalam hadis Rasulullah SAW, Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'an fil ardi wala fis sama'i wa ma huwa samiul alim. Artinya dengan nama Allah yang dengan namanya sesuatu yang ada di bumi dan di langit itu tidak akan membahayakan dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Riwayat Tirmizi. Saya nak cerita pun panjang banyak dia punya doa-doa ni. Mungkin itu juga yang saya boleh share. Okay, Nurin. Alright, terima kasih Cik Zul. Baik, sesi 2 diteruskan dengan Cik Azmi bin Samuri. Dipersilakan Cik Azmi. Sesi kedua ni, saya pun tak panjang sangatlah cerita. Namun secara keseluruhan buku ini memuaskan. Boleh dinikmati oleh sesiapa saja yang merindui suasana di Mekah dan Madinah di sana maupun yang keinginan ke sana. Dalam buku ini banyak menceritakan macam mana sebelum pergi umrah dan sebelum pergi umrah. Pertama sekali pemilihan travel agent. Pemilihan travel agent ini boleh mengikut kemampuan masing-masing. Ada package murah dan ada yang murah, ada yang mahal. Package ini murah biasanya memerlukan kita berjalan sedikit jauh untuk ke tempat ibadah, iaitu masjid. Manakala package yang mahal pula adalah sebaliknya. Yang kedua, harga. Kita mesti cari harga travel yang lebih murah kan. Itu hotel yang berdekatan dengan Madinah, kita senang kita berurusan pergi balik. Visa. Sebelum kita pergi umrah, kita visa mesti ada. Itu pasport mesti ada, kesihatan mesti bagus. Kalau kesihatan tak bagus pun tak boleh pergi juga. Kelengkapan lain-lain mesti ada. Persiapan ilmu dan rohani khusus. Sebelum pergi umrah mesti kita ada kursus. Biasanya travel agent akan menyediakan kursus umrah bagi para jemaah. Hanya yang sekali saja kerana terlalu sibuk dengan kerja mengendalikan umrah ni. Itulah saja yang dapat saya terima. Saya mengulas. Okay, terima kasih kepada Cik Azmi. Di sesi 2 diteruskan lagi dengan panel Encik Muhammad Rafiz bin Abu Bakar. Dipersilakan Muhammad Rafiz. Okay, temu kembali kita. Okay, saya akan terangkan yang pertama adalah you don't have to be a genius. Okay, kita tak perlu untuk menjadi genius. Okay, orang yang genius ni bila datangnya idea sahaja, dia akan terus hasilkan idea dia menjadi realiti.
Okay, kalau kita bukan golongan yang genius, menyumbanglah kepada seniors. Okay, konsep seniors ni, bermaksud idea yang bagus dihasilkan oleh sekumpulan individu yang kreatif seperti pelukis, pereka, pemikir dan beberapa orang kreatif. Dan mereka ini boleh mencipta ekologi bakat. Okay. Idea seniors ini sangat disukai oleh penulis kerana ia memberi ruang untuk orang-orang yang macam kita, iaitu yang bukan genius, untuk berkreativiti. Okay. Bukanlah sebijak mana seorang itu, tetapi tentang apa yang boleh disumbangkan oleh seorang itu dari segi idea yang dikongsi, kualiti perhubungan yang dibuat dan perbualan yang dimulakan. Kita juga boleh mula berhenti untuk bertanya apa yang orang boleh buat untuk kita. Tapi kita kena berfikir apa yang kita boleh bantu, boleh buat untuk orang lain. Okay? Yang kedua adalah think process not product. Okay? Adalah fikirkan proses bukan hasil. Okay. Kalau zaman dahulu orang fokuskan kepada produk sahaja, orang tak nampak prosesnya. Tapi pada zaman sekarang orang sangat berminat untuk tahu mengenai proses suatu kerja yang dibuat. Okay. Di antaranya, postkan proses menghasilkan suatu kerja. Contohnya kita nak buat kek coklat. So postkan video kek coklat itu yang sedang dibancuh, dibakar, dibungkus dan sebagainya. So barulah kita tunjukkan hasilnya. Okay. Dengan memperlihatkan proses kerja ini, anda boleh membina hubungan dengan pelanggan ataupun rakan-rakan. Okay. Ia membolehkan membolehkan mereka melihat di sebalik pembuatan produk tersebut. Okay. So ini adalah gambar proses lah. So, contohnya ini adalah proses yang dibuat. Okay. Yang ketiga adalah share something small every day. Okay, berkongsi apa-apa yang kecil setiap hari. Okay, tiada kejayaan yang boleh berlaku dalam satu malam. Semua kisah kejayaan pasti ada memberitahu yang ia melibatkan hasil kerja dan ketekunan yang makan masa yang sedekat. Kita tak perlu fokus kepada jangka masa yang lama, iaitu sedekat, setahun atau sebulan, tetapi kita fokus kepada hari. Okay. Setiap hari selepas selesai kerja, kongsikan cebisan kecil progres kerja anda. Okay. Sekiranya pada tahap awal, kongsikan apa yang mempengaruhi dan menjadi inspirasi anda. Sekiranya pada tahap pertengahan, kongsikan mengenai cara kerja atau kongsikan kerja yang sedang dalam proses, iaitu yang sedang berjalan. Sekiranya sudah siap hasil kerja, tunjukkan hasil kerja akhir, kongsikan lebihan dan ataupun sebahagian yang sudah digunakan atau kongsikan apa yang anda pelajari sepanjang proses. Okay, sekiranya anda ada banyak projek atau hasil kerja yang hendak ditunjukkan, kongsikan apakah perkembangannya dan boleh ceritakan mengenai bagaimana orang berinteraksi dengan kerja anda. So pastikan perkongsian harian lebih menarik daripada kita punya resume kita. Okay? So kalau satu hari kita boleh menyampaikan satu. Okay? Kalau sebulan, kalau setahun dia akan lagi bertambah lah. Okay? So untuk yang keempat adalah open your cabinet of curiosities. Okay? Maksudnya, okay, orang kaya Eropah yang hidup pada abad ke-16 biasanya mempunyai kabinet yang dipanggil cabinet of curiosities. Okay? Di dalamnya tersimpan buku, hasil seni, barang perang, barang kemas yang menjadi sumber kepada sejarah dan kemudiannya dipamerkan di muzium. Okay? Barang-barang itu mungkin dikutip, dibeli atau diberi oleh orang lain dan ianya disimpan di dalam kabinet tersebut sebagai tanda sumber pengetahuan. So, jangan kita jadi seorang penyimpan sahaja. Kita buat kerja kreatif sebab kita mempunyai cita rasa yang baik. Tetapi pada masa yang sama akan ada gap antara cita rasa kita dengan kualiti kerja yang dihasilkan. Sebelum kita kongsi hasil kerja kita, cuba kita kongsi cita rasa kita pada kerja orang lain. Pengaruh kita akan menarik minat untuk siapa kita, apa kita buat. Contohnya, tinggalkan komen yang bermanfaat daripada post orang lain. Yang kedua, kita boleh beri kredit sekiranya kita postkan guna sumber yang dihasilkan oleh orang lain.
Okay, itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Okay, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita mula pengajaran daripada buku. Silakan Nur Nadira Harum. Okay. So saya untuk sesi ketiga ni, saya nak share 5 tips macam mana kita nak wujudkan spark dalam diri kita dan juga orang lain. Yang pertama adalah choose to lead. Sebab tak ada orang pun yang akan jadikan kita ketua. Kita adalah ketua untuk diri kita kan. Sebab saya cakap tadi, kita mulakan dengan diri kita dulu. Jadinya kita nak jadi ketua yang macam mana? Kita nak jadi ketua yang ada nilai-nilai yang baik ataupun yang sebaliknya. Kita decide. Okay. Yang kedua adalah embrace struggle. Embrace struggle ni macam kita tak boleh putus asa lah kalau kita dalam satu keadaan yang macam terlampau, kita dah tak tahu dah apa kita nak buat semua kan. Okay, saya bagi contoh. Macam musim PKP ni, semua orang WFH kan. So, saya tak pasti kalau betul ke tak apa yang saya baca ni. Dalam Envision 2025 ada satu ada satu macam dia punya agenda adalah 21st century curriculum atau 21st century education. So kalau kita baca 21st century education ni adalah bila pendidikan tu dah menggunakan teknologi lebih banyak berbanding daripada bersemuka dengan pensyarah. Jadinya benda ni bukan hanya akan terjadi dekat student tapi akan jadi juga dekat kita. So saya sampai nanti, so kita juga akan menggunakan lebih banyak teknologi daripada sumber manusia. Jadinya apa yang kita kena buat, kita kena jadikan teknologi ni sebagai bahan untuk kita untuk bantu kerja kita, bukan kita serahkan kerja kita kepada teknologi ni. Okay. So yang ketiga adalah respond pada sesuatu focus on responding not reacting. So kita kalau jadi apa dalam satu keadaan, kita kena respond, kita elakkan daripada react. Saya faham bila contohlah kita gagal, memang permulaannya memang kita akan react kan, kita akan nangis, kita rasa marah, kita rasa macam nak mempas barang semua kan. Tapi kena respond balik, fikir kalau gagal tu sebab apa. Check balik kita punya checklist tu, kat mana silap, buat penambahbaikan. Sebab ni adalah masa untuk kita buat penambahbaikan, bukannya kita tinggalkan terus, marah, kita give up. Tak. Kita cari punca untuk penambahbaikan. Sebab tu pentingnya kita kena positif supaya orang-orang sekeliling kita pun juga positif. Pentingnya kawan-kawan yang positif kat sekeliling supaya kita mudah tersedar bila kita berada dalam satu keadaan yang demotivated. Kita nak kena kembali positif balik. So sebab tu penting cari kawan-kawan yang positif dan cuba juga untuk positifkan diri kita dulu. Yang keempat, anticipate your blind spot. Cabar diri untuk tingkatkan potensi diri, cari kelebihan dan kekurangan kita. Contohlah, kita cakap kita tak pandai bahasa Inggeris. Okay, why not pergi belajar bahasa Inggeris? Gunakan apa kelemahan kita tu untuk jadi salah satu sebab untuk kita tingkatkan diri. Contoh macam sekarang, semua orang dah WFH cakap, oh susah buat kerja kat rumah sebab saya tak nak cakap pasal internet lah. Sebab internet ni benda yang susah sikit nak cakap. So kita nak cakap, okay susah lah data semua dekat office. So selepas ni kita dah boleh fikirlah. Kenapa kita tak cloudkan data-data kita supaya semua orang boleh tengok. Kalau orang kata kalau kita cloudkan data lebih mudah untuk data tu leak kan. Pasang password hanya berapa orang saja. Masa ni saya rasa peluang untuk orang-orang IT fikir. Apa sistem-sistem baru yang kita boleh buat. Okay, saya beri contoh lah. Macam dekat MyLine, sebab saya merasakan yang sistem filing surat tu susah. Kadang-kadang ada surat yang saya kena buat. Kita pun tak tahu, nak kena bangun, pergi tengok nombor rujukan surat. Sekarang ni kita dah upload semua dekat drive, so siapa buat surat terus update. Kita dah nampak dekat tu. Setiap kali buat surat, kita check je benda tu. Saya nak pergi buka-buka file. So kita boleh tengok surat tu kat siapa. Itu contohlah. Macam sekarang pun boleh buat untuk kerja-kerja lain. Contoh macam, saya tak pernah buat PSM, saya cuma membayangkan. Kalau PSM, kita takut kita terlepas kontrak staff ke, terlepas orang yang nak pincin dokumen-dokumen dia. Okay, uploadkan semua dalam sistem, buat satu macam notification. Semua orang dapat, oh, okay, ni ada yang kita tak buat lagi. So saya cakap, guna masa yang sekarang ni, sebagai kita untuk buat sesuatu yang lebih baik. Dan yang kelima, be open to examine your belief about your abilities and exploring your hidden talent.
So cari ruang dan peluang untuk kita congkir bakat kita. Contohlah mungkin ada yang berminat nak jadi MC, boleh belajar dengan Cik Jaiz kan? Boleh belajar dengan dia. Kalau rasa macam tak pandai lah IT apa, sebab sekarang ni semua guna IT kan, cari orang-orang IT, pergi belajar. So jangan jadikan satu kekurangan tu ataupun satu kelemahan kita tu untuk jatuhkan diri kita. Gunakan itu untuk naikkan diri bakat. Macam itu juga kalau kita ada benda-benda yang mungkin kelebihan kita share dengan kawan-kawan kita. Mungkin mereka pun perlukan, akan datang, kita tak tahu kan. Jadinya, kesimpulan lah dari apa yang saya share hari ini. Bermula dengan leadership. So, kawal diri kita, kontrol diri kita, macam mana kita nak ke arah mana. Kalau kita rasa kita nak buat baik, dan teruskan. Kalau rasa nak buat yang di sebaliknya, nak jalankan tugas dengan nilai-nilai yang kurang baik tu, kena fikir. Macam saya kata tadi, mula fikir apa orang akan dapat daripada tindakan kita. And always be positive dalam buat keputusan. Pastikan tindakan kita ni mampu memberi impak kepada persekitaran kita, mampu memberi faedah kepada orang lain juga. Jadinya insyaAllah kalau kita faham konsep awal ni, konsep maksudnya basic tentang leadership ni, insyaAllah core value yang UTM dah cerita berbuku-buku tu, semua akan ni. Sebabnya leadership ni, dalam leadership ni ada macam-macam. Ada pasal accountability, ada pasal integrity. So benda-benda ni akan masuk. Tapi macam mana kita nak ke arah tu, so kalau kita sendiri tak faham kat mana kita nak letak diri kita. Jadinya mudah-mudahan semua orang nampaklah kepentingan untuk positifkan diri dulu. Itu je Cik Kai. Terima kasih. Terima kasih Dira. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kita dalam buku ni pengajarannya kita ni sebagai umat Islam haruslah berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Walaupun ketika sakit, kita haruslah memohon berdoa kepada Allah SWT untuk meminta kesembuhan dan pertolongan. Diikuti dengan usaha agar apa yang kita hajatkan dimakbulkan oleh Allah SWT dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Dalam sakit ni kita janganlah putus asa. Sekiranya sakit, teruskan usaha dan teruskan berdoa. InsyaAllah suatu masa nanti ada sinar di hujung terowong. Amin. Itu saja kot cerita daripada saya. Terus panel Cik Azmi bin Azmi. Sisi ketiga ni, ya Allah, ajaibnya bumi Madinah, ajaibnya rumah Allah, ajaibnya menjadi tetamu Allah, segala persiapan baik di dalam maupun luaran, serta gambaran diceritakan. Sebenarnya dalam buku ini, hanya dengan membaca saja anda akan merasakan diri anda telah berada di sana. Itu sajalah yang dapat saya ceritakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mi. Tak ada apa lain yang nak ceritakan. Banyak satu. Terus. Terima kasih. Terbaiklah brother. Silakan. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Okay, saya sambung sedikitlah pasal ni tajuk kecil ni, iaitu bab 8 lah yang bagi saya penting lah untuk kita. Okey, yang ke-8 ni adalah learn to take a punch. Okey. Apabila anda diletakkan kerja anda untuk dilihat oleh orang lain, anda kena bersedia dengan kritikan. Okey, kerja anda. Okay. Oh, ada Aiman ni. Aiman. Aiman tu. Okey, kita semua balik kan. Okey, kerja anda ialah apa yang anda buat, bukan siapa anda. Okey, teruskan bekerja. Setiap kritikan adalah peluang untuk menghasilkan kerja yang baru. Okey, tak perlu untuk melayan troll. Okey, kamu nak membalas dari orang lain tentang siapa? Panggilannya masuk lagi. Tentang siapa anda dan apa
dan apa yang anda buat. Okay, Trul ni ialah seorang yang tidak berminat untuk membantu anda memperbaiki kerja-kerja anda. Okay, cuma membuat provokasi dengan komen yang penuh agresif, kebencian dan kemarahan. Kamu tidak akan dapat apa-apa apabila berhubung dengan orang seperti ini. So kalau boleh, block mereka. Okay, untuk pengajaran. Okay, untuk pengajarannya, berdasarkan gambar ini adalah berikut adalah proses penulis ketika hendak menghasilkan buku ini. Inilah idea dia. Okay, pada mulanya dia keluarkan semua idenya dalam bentuk terminda, kemudian disusun dan dijadikan satu cerita. Okay, kemudian beliau melakarkan gambar-gambar yang memudahkan membaca faham. Okay, kalau siapa-siapa nak buat buku sendiri, boleh nampak proses yang panjang tapi disusun dengan baik dan hasilnya menjadi cantik. Okay, menurut saya buku Austin Kleon ni jauh lebih detail dan menggambarkan bagaimana kita boleh belajar membagikan ilmu dan tidak mudah untuk meniru hal yang sama kerana proses yang panjang membentuk ketahanan mental dan fizikal. Okay, soalannya di sini, apakah kamu ingin berbagi ilmumu di dunia digital saat ini? Okay. Jangan simpan ilmumu sendiri, biar yang lain juga tahu apa saja perkara yang penting yang selama ini menjadi kiblat karyamu. Okay. So, apa yang perlu kita buat sekarang, online dan postkan mengenai apa yang sedang anda kerjakan dan sekarang dengan hashtag show your work. Okay. Yang kedua adalah rancang. Rancang perjumpaan show your work anda dengan rakan-rakan dan berkongsi tentang apa yang diusahakan dan berkongsi ilmu, bercerita dan ajar salah satu sama lain. Okay. Bagi siapa yang memerlukan inspirasi dan ingin membaca buku ini, boleh PM saya lah. Okay. Dan itu saja untuk saya pada hari ini. Okay, sekian, terima kasih. Sama-sama. Alright, terima kasih. Program diteruskan dengan sesi soal jawab. Silakan ada. Ada soalan tak untuk ahli panel? Nak macam tak ada je. Kau lah tanya Wan. Okey. Mana nak masuk? Apa manfaat untuk dikongsikan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama ucap terima kasih pada Nurin selaku moderator dan juga semua presenter hari ini. Alhamdulillah hebat-hebat belaka. Afiq. Kemudian kita ada Azmi dan juga kita ada Zul. Rafish dan Zul lah. So okey, pertamanya kita tak sangka hari ni kita ada bakat sebenarnya, bakat-bakat yang terpendam. Yang sangat orang kata berbakat dan boleh bercakap sebenarnya dan boleh share something yang bermakna untuk kita pagi ni. Walaupun singkat tetapi bermakna. Saya sendiri tertarik dengan 2-3 buku yang diulas dan sepatutnya kita bacalah buku-buku yang diulas tu, carilah dalam internet dan sebagainya untuk menambahkan ilmu kita. Alhamdulillah kita punya sesi ni dah berjalan dan kita pun dapat pengiktirafan daripada pengurusan fakulti untuk teruskan program seperti ini. Kalaulah tempoh berterusan juga. Kalau dia tak berterusan, naik kita akan buat secara bersemuka lah, face to face dalam di Dewan dan sebagainya. Okey, dan saya ucap terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ni. Saya fikir yang terakhir saya nampak dalam 78 orang, 79. Alhamdulillah sangat besar penglibatan anda semua. Join tu satu perkara, tapi dapat ilmu tu yang lebih penting daripada cara yang kita buat. Ilmu yang di share oleh rakan-rakan kita. InsyaAllah kalau siri ni memang akan berterusan.
hari Khamis ni ada esok ada pengumuman terkini daripada kerajaan. Saya difahamkan sama ada kita naik 14 bulan ataupun kita sambung. So kalau sambung kita akan buat sesi seperti ini. Kalau naik kita akan buat sesi seperti ini secara bersemuka, insya-Allah. So nama-nama tu kita akan keluarkan dalam hari Khamis, hari Jumaat atau hari Sabtu untuk persediaan dalam 3 atau 4 hari pada pementang-pementang. Tapi kalaulah ada yang berminat nak bentang, nak share, boleh WhatsApp PM katakan katakan Sati nak share, beritahu kat saya ataupun Cik Rosli nak sangat, Farha tu nak sangat, tu beritahu kat saya nak Cik Gai, no problem itu lagi baik juga so okey, saya tak ada apa-apa, saya silakan pada Nurin dan terima kasih semua. Sama-sama. Ucapan ribuan terima kasih di atas perkongsian buku oleh panel yang terbaik. Ucapan terima kasih kepada Hairul Azmi bin Ishaq secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program pada pagi ini. Okey, nak pun sikit. Dah hari beri suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, lain masa bersua lagi. Dengan ini, program pada ini, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Nuri pantun lagi Warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah.